ada misi food, nanti akan ada misi servis. Siapa yang buat servis, hampa boleh join business dekat sini soon. Misi express ni macam Lala Move, hampa boleh join dekat sini untuk semua runner-runner. So sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, misi farm dia ada dekat sini. So hampa klik dekat sini. Bila hampa klik, dia akan masuk macam ni. Okey, apa benda ni? Nama dia misi farm. So dekat sini hampa boleh pilih negeri masing-masing. Dekat sini pula ada dana rakyat Malaysia. Semuanya akan terkumpul dekat sini secara transparent. Hampa boleh tengok duit masuk, hampa boleh tengok duit keluar. Dan hampa boleh sumbang dekat sini. Okey, nanti hampa nak sumbang, sagi, habis je live, hampa sumbang, tekan sumbang dekat sini. Hampa boleh sumbang tanpa login ataupun hampa nak sumbang dengan login. Okey, login. Kalau hampa tak login, hampa tak dapat coin. Kalau hampa login, hampa akan dapat coin. Okey, sumbang dekat sini. Okey, so kita turun dekat bawah ni. Okey, kita ada ladang, kita ada tanaman, ternakan dan juga vote. Okey, apa benda ni? Satu persatu saya akan tunjuk. Pertama sekali, kita pergi dulu. Negeri Selangor ni kita tukar jadi seluruh Malaysia. Kita nak tengok seluruh Malaysia ada berapa ladang. So, kalau tengok dekat sini, kita ada 1,110 ladang seluruh Malaysia. Dan setiap ladang ni besar-besar ni. Ada yang 50 ekar, ada yang 200 ekar, ada yang 3 ekar, 1 ekar, setengah ekar. Semua ada dekat sini. Ladang. Tanaman. 105 jenis tanaman. Macam-macam sayur ni sampai 105 tanaman. Lepas tu 21 ternakan. Ayam, kambing, semua ada dekat sini ternakan. Yang ni vote. Vote ni adalah, saya akan tunjuk apa ni vote. Saya nak hampa pun buat benda ni. Hampa vote nanti. Okey, so kita nak bercakap tentang ladang dulu. Jadi hampa pilih negeri masing-masing. Contohlah saya pilih Selangor. So ada 168 ladang dekat Selangor. Jadi kita klik dekat sini. Kita boleh tengok ladang-ladang yang ada dekat Selangor. Okey, kita turun lagi. Ini banyak gila ni ladang yang sepakat. Apa bayangkan? Yang saya cerita, idea daripada awal tadi tu, kita bukan cerita, bukan sembang tau. Ini semua ladang-ladang seluruh Selangor, seluruh Malaysia yang sepakat, yang join kita ni untuk buat benda ni sama-sama, buat sampai jadi. Kalau ladang-ladang semua bersama dengan misi, giliran kita pula bersama dengan misi. End user, semua kita semua ni. Jadi kalau kalau hampa tengok dekat sini, contohlah SMS Agrotech Muslim Farming. Kita boleh tekan dan kita boleh baca. Ini dia punya gambar. So dia buat apa? Dia ada 7 ekar. Tahun dia bermula 2021. Jumlah pekerja 2 orang. Kemudian lokasi dia dekat Kuala Langat, Banting. Okey, peladang dia ni, Salha Bevi. Dia buat apa? Pisang tanduk. 7 ekar dia buat pisang tanduk. So dia update sendiri. Hampa tahu tak? Benda ni bukan orang lain tolong update, tapi depa peladang yang update sendiri. Depa boleh update, depa tanam apa, musim apa semua ni depa boleh update sendiri. Okey, kita tengok yang lain pula. Okey, Meloner. Ni melon ke? Yang ni dia tak update lagi apa yang dia tanam. Kita tengok yang mana ada. Ni cili api kampung. Okey, so hampa boleh tengok semua ladang-ladang yang ada dekat Selangor. Nampak ni? Masing-masing ada ladang. Tu, siap ada muka lagi. Jadi kita boleh tengok, rupanya banyak ladang-ladang dekat Selangor ni. Kan? Siapa orang Selangor? Komen Selangor. Nampak tak? Tu, macam-macam ni. Tengok ni. So, saya nak bagi tahu kenapa pentingnya data peladang ni. Hampa faham kan? Kenapa pentingnya data ladang? Data ladang, apa yang ditanam. Okey, tadi kita tengok ladang. Kita tengok tanaman pula. Ini di Selangor je. Tu. Apa boleh tengok sendiri. Bayam. Ini berapa stok yang ada. Semua apa boleh tengok. Turun lagi. Nampak tu? Banyak je kita punya hasil ladang. Yang mana kita sendiri pun tak tahu. Kita baru tahu ni. Rupanya macam-macam ada. Bayangkan, selama ni, kita punya data macam ni tak jelas, tak sedetail yang kita ada macam sekarang ni. Ini baru detail macam ni. Nanti akan lebih detail. Kita akan tahu pula setiap ladang musim dia bagaimana. Contohlah, hampa tekan cili api bara ni. Okey, hampa tekan. Hampa boleh tengok
ladang apa yang tersenarai dalam cili api bara. Okey, dia ada 1000 kg, dia ada 100 kg, 1000 kg, 400 kg, 15 kg. So hampa boleh tengok ladang apa yang buat. Hampa boleh tengok semua benda ni. Nampak tak? Bagus tak benda ni? Komen bagus. Bagi saya love ramai-ramai. Okey, saya nak bagi tahu kat hampa, inilah kita punya supplier untuk misi hub. Untuk hub nanti. So hampa tekan je mana-mana, hampa boleh tengok ni terung bulat. Ni terung bulat, tengok siapa yang buat, semua hampa boleh tengok. Begitu juga dengan bahagian ternakan. Nampak tak? Macam-macam ternakan ada dekat sini. Okey, ni macam-macam ternakan. Jadi hampa boleh tengok tanaman, hampa boleh tengok ternakan dan vote. Apa benda tu vote? Vote ni adalah tempat yang kita akan buka hub. Yang saya cerita tadi tentang hub, kita nak buka dekat mana? So, hampa boleh vote dekat sini. So, please, sagi habis je live, hampa datang sini, hampa vote juga. Hampa sumbang dan hampa vote. So, cara nak vote, nampak? Simple je. Cara nak vote, hampa pilihlah yang mana satu hampa punya kawasan. Okey? Contohlah, saya ni Puncak Alam. Okey? Vote lah Puncak Alam. Okey? Terima kasih. Lepas tu bagi tahu dekat hampa punya community, dalam grup community kawasan masing-masing untuk vote sekali. Okey, bagi tahu dekat depa, install app misi dan vote sama-sama. Sebab saya akan buka hub yang terawal berdasarkan vote. Sekarang ni Puchong lah nombor 1. Siapa orang Puchong dekat sini? Jadi hampa vote lagi bagi lebih ramai, sebab kita nak buka hub berdasarkan vote, berdasarkan demand. Jadi hampa vote laju-laju. Okey? Seterusnya, itu vote. Jadi sekarang ni kita nak tengok transaksi. Transaksi ni untuk dana yang terkumpul ni, kita nak tengok siapa yang menyumbang. Sebab benda ni transparent, hampa boleh tengok sendiri, nampak tak? Orang duk tengah menyumbang. Jadi setiap sumbangan, hampa akan dapat coin. Nampak tu duk tengah menyumbang. Akan dapat coin macam ni. Secara transparent. Semua orang akan dapat, nampak tu? Nampak dia masuk. Jadi hampa boleh tengok berapa yang disumbang, berapa koin yang orang tu dapat. Nampak tu? 9 ni RM500. So, masing-masing akan dapat nilai koin berdasarkan nilai berapa yang dia sumbang. Saya buat macam tu secara automatik. Nampak ni? Tu sumbang sampai RM1,000. Dapat 5 koin. 5.0 koin. Okey? So, hampa boleh tengok semua ni dekat sini. Okey? Lepas tu, hampa boleh tengok juga dekat profil. Contohlah, akak Rabika kita ni, kita pergi dekat profil dia. Kita nak tengok dia punya profil. Jadi, setiap profil, dia akan ada ni. Ini adalah hampa punya coin. So, hampa boleh tengok dekat sini. Sekarang ni, kalau hampa tengok dekat sini, ada macam media sosial. Tapi media sosial yang ni, hanya saya seorang je yang boleh post dan hampa boleh komen. Tapi, very soon, saya akan open media sosial ni kepada semua. Jadi, hampa semua masing-masing boleh post. Hampa boleh post gambar, boleh post apa-apa sahaja supaya komuniti kita semakin kuat. Kita bukan setakat ada misi farm, tapi kita juga ada kita punya media sosial sendiri supaya komuniti kita semakin kuat. Hampa faham kan betapa besarnya potensi yang kita ada ni? Okey. Jadi, hampa boleh tengok profil masing-masing. Jadi, contoh kita lihat balik. Ni contoh. Kita pergi mana-mana. Abu Hurairah. Pergi profil. Apa boleh tengok mereka punya coin masing-masing. Semua ni transparent. Saya pastikan semua orang boleh tengok. Oh, dia pegang 0.5. Oh, orang ni pegang 5.0. Orang ni pegang 1.2. So, kita seronok lah boleh tengok masing-masing macam tu. Dia menghidupkan komuniti. Okey. Jadi, seterusnya. Apa boleh... Okey, so far sekarang ni faham tak kenapa kita bina data? Tadi kan saya bagi tahu apa masalah ekonomi kita, pertanian kita. Sebab tak ada data. Bukan tak ada data, tapi data tu tak up to date. Saya pun dah bersembang hari tu dengan Kementerian Pertanian apa semua dan juga agensi. Dan mereka pun bagi tahu kenapa data-data mereka ni not up to date. Kenapa? Sebab sukar untuk mendapatkan sokongan daripada petani-petani itu sendiri. Sebab nak kena educate orang ramai untuk terlibat. Tapi susah. Kenapa susah? Sebab mentaliti kita ni bila kata kerajaan, kita lepas tangan.
Sebab tu kerajaan dengan rakyat ni susah nak bersatu tau. Kita berasing. Itu yang berlaku persepsi bila sebut je kerajaan, kita nak kerajaan buat semua benda. Kita dah salah dekat situ. Sebab tu saya buat benda ni supaya kita rakyat ni boleh bersatu, boleh buat sesuatu. Sementara kerajaan cari jalan apa sahaja yang mereka nak selesaikan, kita juga buat sesuatu daripada bawah. Jadi sebab tu kita bina data ni, sebab kita kena ada data untuk merancang. Bila kita ada data tanaman, data ternakan apa semua ni, baru kita boleh merancang. Kita boleh merancang bersama dengan semua petani-petani, penternak semua ni, apa yang nak ditanam, apa musim seterusnya, siapa yang pegang cili, siapa yang buat terung, siapa yang buat pisang, siapa yang tanam apa sahaja tu, kita boleh merancang. Kita boleh pastikan tak ada siapa yang tanam benda yang sama sampai jadi berlambakan. Kita dah boleh susun balik kita punya pertanian. So fahamkan kenapa kita bina data macam ni. So kita punya petani-petani penternak dah sepakat dengan kita ada data-data mereka ni dah ready. Ini kita punya supplier. So sekarang ni kita nak bangunkan hub. So kalau apa turun dekat bawah ni, saya cerita dekat sini, kita nak capai sasaran RM1 juta yang pertama untuk bangunkan hub. Saya cakap 10 hub, mungkin kita bangunkan dulu 3 hub sahaja untuk kita belajar, untuk kita kenal pasti everything. Technical secara detailnya, nanti akan jumpa banyak cabaran. Banyak masalah-masalah kecil-kecil tu kita akan jumpa dalam proses ni. So, kita namakan sebagai pilot test lah untuk benda ni. Baru kita kenal. Bila kita dah kenal, kita dah selesaikan semua cabaran-cabaran ni, kita akan tambah lagi hub-hub yang seterusnya. So, semua faham kan? Semua setuju kan? Jadi, sekarang ni, jom kita kumpul bagi capai 1 juta yang pertama, sumbang dekat sini. Bila hampa dah sumbang, hampa check dekat transaksi, hampa punya record. Lepas tu,